Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا صدق الله العظيم. Allah Ta'ala tu tidak ada Tuhan melainkan Dia saja. Ketika mana Allah Ta'ala menyatakan bahawa Dia saja Tuhan, maka oleh kerana Dia saja Tuhan, ketuhanan Dia itulah nantinya Dia akan mengumpulkan kamu semua pada suatu hari namanya hari kiamat. Yang hari kiamat itu tidak lagi diragui, bahkan diyakini. Siapakah lagi yang sangat benar ceritanya nak dibandingkan dengan cerita Allah Ta'ala. Tuan-tuan imam, pimpinan surau, ibu-ibu, bapa-bapa, muslimin muslimat, hadirin hadirat, hafizakumullah. Alhamdulillah pertama-tamanya dan memang pun selama-lamanya tetap juga kita akan terus menyatakan rasa syukur kita. Rasa terima kasih kita yang tak terhingga kepada Allah Ta'ala, Tuhan kita semua. Paling tidak Allah Ta'ala masih lagi mengurniakan kehidupan dunia kepada kita, sehingga memberi peluang kepada kita bukan sekadar untuk kita menikmati sejahtera dan sempurnanya dunia ini. Bahkan ketika mana Allah Ta'ala mengurniakan kehidupan dunia kepada kita, inilah peluang yang terbaik untuk kita berusaha bekerja keras, berikhtiar supaya apa juga yang diminta oleh Allah Ta'ala kepada kita, kita pun bersedia untuk menunaikannya. Selalu kita ulang, paling tidak yang disuruh kita mesti buat, paling tidak yang dilarang kita mesti tinggalkan. Alhamdulillah pertemuan kita kuliah maghrib malam minggu yang kedua, kitab Imam Qurtubi rahimahullah, Rahsia Kematian. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa iyyakum amin. Hari pengumpulan Yaumul Jam'i. Dalam bahasa Arab, pengumpulan maknanya mengkategorikan satu perkara dengan perkara yang lain sehingga ia berpasangan. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i, dzalika yaumut taghabun. Wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada, dzalikal fawzul azim. Ingatlah pada suatu hari nanti ketika mana Allah telah mengumpulkan kamu semua pada hari perhimpunan, iaitulah hari diperlihatkan kesalahan-kesalahan. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah lalu mengerjakan kebaikan, nescaya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya
lalu memasukkannya ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, maka kekallah di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Kita masih lagi dalam tajuk nama-nama hari kiamat. Yang pertama itu di antara nama hari kiamat, Yaumus Sa'ah. Yang kedua, Yaumul Qiyamah. Yang ketiga, Yaumul Arab. Hari ini yang keempat, Yaumul Jam'i, iaitu hari dikumpulkan. Ketika mana tuan kitab ini menyatakan sesuatu perkara, memang tradisi para alim ulama, ketika mana mereka menyatakan satu perkara, maka perkara yang mereka nyatakan itu mesti ada sandaran dia, mesti ada tempat ambilan dia, bukan semata-mata direka, tak. Bila kata hari kiamat itu, dia ada namanya ialah Yaumul Jam'i. Tadi kita baca dalam mukadimah pun baca dah, bagaimana Allah Ta'ala menyatakan dengan rasmi bahawa nanti pada hari kiamat kita semua akan dikumpulkan. Semua manusia bermula Nabi Adam AS sehinggalah manusia pada hari kiamat, yauma yajma'ukum liyaumil jam'i, dikumpulkan semua. Tiada seorang pun yang boleh menyuruh. Zalika yaumut taghabun, itulah dia hari yang akan dibentangkan, diperlihatkan segala kesalahan-kesalahan. Atas dunia ni tuan-tuan, kesilapan kita boleh cover, kita boleh sorok. Kalau ada pertuduhan pun, dengan kuasa yang ada pada kita, kita boleh mengarahkan supaya ditarik balik tuduhan kita tu. Atas dunia kita boleh cover, kita boleh sorok, kita boleh upah. Kalau pun ada saksi, kita sembelih ya tengkuk saksi tu, habislah saksi. Tetapi ketika mana berlakunya hari kiamat, ketika mana manusia dikumpulkan, ketika itulah segala kesilapan akan dibentangkan oleh Allah Ta'ala. Wa may yu'min billah wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'atih. Tetapi Allah Ta'ala yang baik ini tidak akan membiarkan manusia sebahagiannya, terutama yang beriman, yang berjaya meletakkan kepercayaan dan keyakinannya hanya kepada Allah Ta'ala, lalu membuktikan kepercayaan dan keyakinannya dengan melakukan perkara yang baik. Apa perkara yang baik? Setiap kali disuruh oleh Allah Ta'ala, dia akan berjikeras untuk melaksanakannya. Dan perkara yang jahat, dia akan berusaha untuk meninggalkannya. Itu perkara yang baik. Kalau kita tanya 10 orang tentang kebaikan, keburukan, tak sama. Ada orang kata, kerja sendirilah baik Ustaz. Makan gaji, jadi kuli, leceh, tak bebas. Ada orang kata, duduk di bandar lah bagus Ustaz. Duduk di kampung, leceh. Bunyi katak, bunyi nyamuk. Babi pun lalangnya. Ada orang kata, kalau belajar rajin-rajin, dapat 10A, 12A, masuk universiti, kerja pun bagus, gaji pun banyak, pencen pun ada. Kalau belajar malas-malas, sijil tak ada, kerja pun tak ada, gaji pun murah, hidup pun susah. Itu masing-masing kan. Ada orang kata, kuliah maghrib, elok Ustaz, untuk ilmu. Ada orang kata, apa kuliah maghrib? Di rumah je tengok TV. Macam tu. Duduk melanggut depan Ustaz, kena temberang langkau depan Ustaz. Beda rumah, peluk bini, minum kopi, isap rokok, isap vape, kan? Duduk surau buat apa? Kadang-kadang sakit telinga. Sakit telinga sampai ke hati. Itu pandangan-pandangan. Itu pandangan. Ada orang kata,
politik ni pening kepala lah Ustaz. Ada orang kata politik tu bagus. Jadi kalau nak kata ni macam-macam. Macam-macam. Tetapi kita manusia ini, ketika mana diberikan akal yang panjang, maka Allah Ta'ala telah mengemukakan suatu tawaran, iaitu dengan adanya keimanan, nanti keimanan itulah yang akan menentukan, yang akan memberikan jawapan yang betul dan tepat, apakah kedudukan yang sebenar. Macam mana kita mengukur, macam mana kita menimbang. Sebab itu Allah Ta'ala ketika mana mengemukakan suatu maklumat yang penting, bagaimana nanti pada hari kiamat kita semua akan dikumpulkan, kita semua akan dibentangkan kesilapan-kesilapan, maka Allah Ta'ala yang baik ini memberikan kita suatu rahsia yang sangat berguna. Apa dia? Wa may yu'min billah wa ya'mal salihan. Iaitu kamu bersedia untuk mempercayai, meyakini Allah Ta'ala, lalu kamu buktikan kepercayaan itu dengan melakukan amal yang soleh. Amal yang soleh. Allah Ta'ala ni ketika mana menyatakan suatu kaedah, maka kaedah itu akan diperpanjangkan. Kaedah itu akan diperluaskan. Kaedah itu akan diperincikan. Macam mana rupanya iman, macam mana bentuk rupa keimanan, macam mana kalau iman, macam mana nak menyuburkannya, macam mana ingin menjaganya supaya menjadi subur, kuat, mantap. Ada tak perkara-perkara yang mengesahkan dia? Ada tak perkara-perkara yang boleh membatalkan dia? Semuanya diperjelaskan oleh Allah Ta'ala melalui Nabi dia, lalu diperincikan oleh para alim ulama, para salafus soleh. Di antara tawaran yang ditawarkan oleh Allah Ta'ala, kalau kita bersedia untuk mengimaninya, nanti Allah Ta'ala bersedia untuk yukaffir anhu sayyiatih, iaitu Allah Ta'ala bersedia untuk mengkafarahkan, menghapus kirakan segala kesilapan-kesilapan yang lampau kita pernah buat. Itu selepas merdeka, sebahagian daripada orang Islam tidak bersedia untuk menerima Islam sebagai agamanya, sehingga menolak sebahagian, menerima sebahagian. Itu suatu kesilapan. Saya nak ulang balik ya. Saya akan ulang itu berkali-kali walaupun menjemukan. Apa dia? Di antara kesilapan-kesilapan orang Islam yang terkini, apabila orang Islam tidak mau menerima kesempurnaan yang ditawarkan oleh Allah Ta'ala terhadap Islam. Allah Ta'ala telah pun menawarkan kepada kita suatu kesempurnaan kehidupan dengan sempurnanya agama. Al-yawma akmaltu lakum, itu ayat dia. Selalu diulang tu. Tapi kita orang Islam, ketika mana kita mengaku Tuhan kita Allah Ta'ala, tapi kita tidak bersedia untuk menerima tawaran itu yang sebenarnya. Tuan-tuan, saya nak pendekkan cerita. Makan, kita nak yang halal. Mencari rezeki, kita nak yang berkat. Anak, kita nak yang soleh. Suami nak yang soleh. Isteri nak yang solehah. Keluarga nak yang baik. Dengar cakap, taat dan patuh. Tetapi ketika mana kita ingin menguruskan kesempurnaan itu, lalu kita membiarkan pengurusan itu kepada yang tak Islam. Boleh faham? Adik-adik boleh faham? Baik. Saya pun tak faham. Kita ulang. Dia di antara kelemahan yang ada pada orang Islam, tidak mau bersedia untuk memberikan kepada agama untuk menguruskan kehidupan. Kalau kita berikan kepada kalaupun kita berikan peluang kepada agama untuk menguruskan kehidupan dalam tempat-tempat yang tertentu saja, pengurusan surau, pengurusan masjid, itu pun kadang-kadang pengurusan surau masjid pun tak sepenuhnya.
Apatah lagi pengurusan masyarakat. Kita nak masyarakat yang baik, tapi kita tak bersedia untuk memberikan peluang yang seluas-luasnya kepada agama untuk mengurus masyarakat. Situ boleh faham? Okay. Nak menguruskan masyarakat mesti dengan kuasa. Tanpa kuasa nak ngurus macam mana? Okay, saya ambil contoh peringkat awal ni paling mudah je. Saya nak tanya tuan-tuan, sebahagiannya kan bekerja, makan gaji. Sebahagiannya ada majikan. Kan orang yang bekerja makan gaji ikut akta buruh ni kan, dia ada KWSP. KWSP yang tuan-tuan carum tu siapa punya? Saya tanya ni. Siapa punya KWSP tu? Pencarum lah. Kan? Tetapi walaupun tuan merupakan empunya duit KWSP tu, adakah tuan sesuka hati untuk mengeluarkannya? Tak. Walaupun duit tu milik tuan-tuan, tetapi yang menguasai duit tu ialah kerajaan. Kerajaan kata, boleh kalau nak keluar. Jadikan cagaran. Dah dicagar, baru boleh. Pasal kerajaan yang berkuasa. Tak faham lagi ya? Okey, contoh lain. Jangan ambil contoh Malaysia, sensitif. Ni live ni. Kita ambil contoh Singapura. Singapura, kerajaan yang berkuasa telah pun memperakui aktiviti LGBT yang songsang tidak lagi songsang. Sehingga kerajaan mengiktiraf perkahwinan yang songsang, bahkan diberikan kelonggaran, kebenaran untuk berdaftar. Diperakui seorang lelaki berkahwin dengan seorang lelaki. Kerajaan yang berkuasa menetapkan perkara itu. Tidak menjadi satu kesalahan kepada rakyat kalau aktiviti dia secara LGBT diperakui oleh undang-undang negara. Tetapi orang Islam yang ada mufti tetap berpegang teguh, tidak dibenarkan, tetap haram. Walaupun mufti mengatakan haram, tetapi pandangan mufti pasal dia tidak ada kuasa. Dia cuma ada kuasa untuk menyatakan hukuman. Segi penguatkuasaan terhadap hukuman bukan kuasa mufti, kuasa kerajaan. Ketika mana kerajaan berkuasa, mufti tak ada kuasa, jadi realiti masyarakat itu akan menerima LGBT yang haram ke ataupun LGBT yang halal? Sila jawab. Sekarang juga. Adik-adik boleh faham tak? Adik-adik boleh faham tak? Kalau adik boleh faham, nak menerima mufti kata haram ke, nak menerima kerajaan kata halal? Tak dengar, kuat-kuat. Biar masuk rakaman. Di setengah negara di dunia telah menjadikan aktiviti pelacuran sebagai suatu bidang karier dan kerjaya yang diperakui oleh kerajaan. Tidak menjadi aktiviti yang salah di sisi undang-undang. Semacam mana bekerja dengan kerajaan sama standard dengan bekerja di pelacur. Orang yang melacur diperakui, orang yang melanggan pelacur pun tidak dianggap satu kesalahan. Pasal kerajaan yang berkuasa membenarkan. Sakat tu boleh faham? Ke tak faham lagi? Jadi kesilapan-kesilapan itu telah berlangsung beberapa puluh tahun. Kalau kita start daripada Merdeka 57 sampai hari ini berapa puluh tahun. Kesilapan itu kalau kita membiarkan silap, nanti akan membahayakan ketika mana kita dikumpulkan besok pada hari kiamat. Nanti akan ketika mana kita dikumpulkan besok pada hari kiamat, kesilapan kita
kerana membiarkan kuasa itu kepada yang tidak Islam, nanti akan ditayang oleh Allah Ta'ala. Macam nak buat? Maka kita terimalah hakikat benda tu salah. Baiknya Allah Ta'ala ni, salah macam mana pun, kalau kita bersedia untuk kembali ke pangkal jalan, untuk bertaubat minta ampun, lalu mengubah yang salah kepada yang betul, Allah Ta'ala kata, yukaffir ankum sayyiatih. Yukaffir anhu sayyiatih. Ini suatu ungkapan, suatu kenyataan yang betul dan tepat. Tata kelola. Bukan tata kelolo. Tata kelolo tak betul. Tata kelola. Yang betul dan tepat daripada Allah Ta'ala tidak akan merugikan kita sesen pun kalau bersedia untuk kembali ke pangkal jalan. Boleh faham sangat tu? Kalau boleh faham, kita terus. Bahkan Allah Ta'ala tidak akan merugikan, tidak akan mensia-siakan bila kita ada satu perasaan untuk bertaubat kembali ke pangkal jalan. Allah Ta'ala bersedia untuk memasukkan kita ke dalam syurga. Wa yudkhilhu jannat. Bukan satu syurga, banyak syurga. Satu syurga jannah, dua syurga jannatan, banyak syurga jannat. Satu orang perempuan Islam muslimah, dua orang muslimatan. Ramai orang perempuan Islam muslimat. Bukan satu syurga. Kita ni boleh satu kebun pun mujur dah. Ada kebun, ada batang durian, ada batang manggis, ada anak parit, ada anak sungai, sonok benar dah. Ini bukan satu kebun, banyak kebun. Banyak kebun. Hebat-hebat kebun syurga ni, tajri min tahtihal anhar. Di situ adanya sungai, bukan satu sungai anhar, satu sungai nahrun, dua sungai nahrani, banyak sungai al-anhar, banyak sungai. Sungai-sungai di syurga bukan macam sungai-sungai ketika di dunia ni. Keruh, busuk, sampah, bangkai, meruntuhkan tebing, tak. Hebat tak hebat syurga ni? Khalidina fiha abada. Orang yang duduk di syurga akan kekal abadi, abada selama-lamanya. Kita kalau ada tanah, nama dia ada geran, kan? Geran kita ni apa dia punya, apa panggil apa nama dia punya tahap dia? Dia punya kekal tak kekal? Pajakan tu. Pajakan dia kekal ke ataupun 9 tahun? Tuan-tuan punya rumah ada geran tak? Ada kan? Itu kira dimiliki sampai mati, sampai kiamat ke? Ataupun ada geran dia tu ada umur tertentu? Berapa tahun? 99. Lepas 99 tahun macam mana? Tak, lepas 99 tahun akan jadi milik siapa? Milik kerajaan balik. Renew lah. Kalau kerajaan kata, suka hati aku lah, aku kerajaan. Dia kata apa? Kan kerajaan macam tu, macam Fir'aun. Ana rabbukumul ala, aku Tuhan kamu. Kamu nak kata apa? Aku kerajaan. Aku kerajaan, suka hati aku. Aku dah buat macam mana? Nak bincang ke, tak nak bincang ke, aku kerajaan. Tu pentingnya kuasa. Kuasa. Tapi buat macam mana kan? Orang tak nak pada kuasa. Zalikal fawzul azim. Allah Ta'ala menegaskan sekali lagi, kesemua perkara tu, soal hari kiamat, soal dikumpulkan manusia pada hari kiamat, soal akan dibentangkan segala kesilapan dan kesalahan, nanti akan ada orang yang beriman, akan ada orang yang beriman yang mengamalkan soleh, akan dimasukkan ke syurga. Mereka ini semua fawzul azim, satu kejayaan yang amat hebat. Atas dunia ni siapa tak nak berjaya? Anak-anak kita nak belajar, semua nak berjaya. Kalau boleh nak 10A, 12A. Orang yang berniaga, semua nak berjaya.
Orang yang membina rumah tangga, dia nak rumah tangga dia bahagia. Tak dapat tambah bini pun tak apa. Tapi bahagia sampai ke mati. Kerajaan, ketika mana membentuk kerajaan, dia nak bahagia. Paling tidak pun nak sepenggal. Paling takut kalau 6 bulan, tombang. Itu paling mengerikan. Pernah berlaku Ustaz, pernah berlaku 22 bulan, tombang. Ini contoh. Siapa tak nak bahagia, semua nak bahagia. Tapi tahukah kita, kebahagiaan yang sebenarnya bukan milik pribadi kita. Kebahagiaan yang sebenarnya milik pribadi Allah Ta'ala. Dia yang menguasai suatu kebahagiaan. Zalikal fawzul azim. Dengan penuh keyakinan, dengan penuh beraninya Allah Ta'ala, kebahagiaan yang sebenar, yang hebat, ialah kebahagiaan yang dia sendiri mengatur, mengurus, mentadbir. Zalikal fawzul azim. Satu. Yang kedua, selain daripada nama hari kiamat, Yaumul Jam'i, Yaumut Tafarruq, hari perbezaan. Pada hari itu benar-benar berbeza antara yang taat dengan yang ingkar. Tuan-tuan, atas dunia ni orang kata, sama je semua Ustaz. Nampak je serban sebakul. Tapi sama je Ustaz. Ini politik-politik ni Ustaz, Pak Lebay ke, Walaun ke, Walanun ke, sama je Ustaz. Madanun ke, apa benda ke, semua sama je. Kau macam tu kan? Alah, ketika mana tak berkuasa, memanglah rasuah tak boleh lah, haram lah. Dah berkuasa, dialah bapa segala rasuah. Ada kata macam tu? Memanglah Ustaz, belum jadi pemerintah, masa kempen, bukan main lagi. Itu tak boleh lah, ini tak boleh lah. 1001 macam. Apa nama dia punya idea tentang ekonomi lah, formula lah. Dah jadi kerajaan, hampir 1 sen pun tak boleh pakai. Ada macam tu? Ada. Nanti pada hari kiamat, Allah Ta'ala akan mengkategorikan, akan mengumpulkan juga manusia tapi berpecah-pecah, mengikut perbezaan. Ni Allah sebut. Bukti dia, wa yauma taqumus sa'atu yauma idzin yatafarraqun. Allah Ta'ala kata pada satu hari nanti, iaitu pada hari terjadinya kiamat, pada hari itu manusia berpecah-pecah dalam kelompok. Kalau kita atas dunia ni, ada kelompok pelajar, ada kelompok anak-anak, ada kelompok para bapa, ibu bapa, kan? Nama dia sekolah, tenaga pengajar, tenaga pengurus, persatuan ibu dan bapa. Ada nama dia kelompok BBS pasal 2A, BBS pasal 2B. Ada kelompok-kelompok. Pinggir bandar, lembah, kampung, kelompok-kelompok. Second class, first class, third class, no class, high class, ada kelompok. Hotel 5 star, yang tak ada star pun ada. Macam-macam. Hotel budget, hotel murah, macam-macam. Macam. Tapi di akhirat macam mana? 2. Fa ammal ladzina amanu wa amilus salihat fahum fi rawdatin yuhbarun. Maka ada pun kelompok yang pertama, iaitu orang yang beriman dan membuktikan keimanannya dengan melakukan amal yang soleh. Mereka-mereka ini di dalam taman syurga bergembira. Fi rawdatin yuhbarun. Mereka akan berada dalam satu taman yuhbarun yang sangat menggembirakan. Satu kelompok. Bukan pasal dia Melayu, bukan pasal dia India, bukan pasal dia Cina, bukan pasal dia Iban Kalazan Bengali, tak. Pasal beriman. Bukan pasal dia ahli politik, ahli akademik, ahli NGO, tak. Bukan pasal dia PAS, pasal dia UMNO, pasal dia DAP, pasal dia amanah, tak. Bukan pasal dia Walaun, Walanun, Madanon, tak. Akhirat lain. Akhirat, satu, orang beriman. Yang kedua, kelompok kedua, wa ammal ladzina kafaru
wa kadzabu bi ayatina wa liqa'il akhirah fa ulaika fil adzabi muhdharun. Adapun orang-orang yang ingkar, orang-orang yang mendustai akan ayat-ayat Allah dan juga mendustai akan pertemuan pada hari akhirat, maka mereka itu berada dalam keadaan yang azab, berada dalam keadaan azab api neraka. Dua kelompok. Dua kelompok. Satu beriman, satu yang ingkar. Sebab itu di atas dunia, di antara ajaran Islam yang sempurna itu akan memberikan perbezaan yang ketara antara beriman dengan tidak beriman. Sebab itu kita yang mengerti akan kehidupan yang sebenar, bersedia untuk beriman ke bersedia untuk tidak beriman. Sudah tentu kita akan memilih untuk beriman. Tetapi soal keimanan kekufuran ini, Allah Ta'ala telah pun menggaris pandukan. Nak beriman mesti macam ni. Nak jaga iman mesti macam tu. Tak nak kufur mesti begini. Bukan boleh mengikut selera kita manusia. Wa kadzalika auhayna ilaika Qur'anan Arabiyya litunzira ummal qura wa man haulaha wa tunzira yaumal jam'i la raiba fi fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Dan demikianlah kami wahyukan Al-Quran kepada kamu dalam bahasa Arab. Tuan-tuan, sebenarnya Al-Quran ini hebat tak hebat. Ketika mana kita berjaya membaca Al-Quran, sebenarnya kita tengah berbicara dengan Allah Ta'ala. Ketika mana Al-Quran kita dengar, kita baca, sebenarnya kita tengah berbicara dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berbicara dengan kita. Keperluan untuk kita berbicara dengan Allah Ta'ala ini mengatasi perbicaraan dengan yang lain. Kita dengan Al-Quran, berapa minit satu hari kita berikan ruang untuk kita berbicara. Sedangkan perbicaraan dengan Allah Ta'ala ini sangat perlu. Seorang anak, dia perlu untuk berbicara dengan bapa dia. Pasal bapa adalah sumber kehidupan dia. Bapa dia akan berikan dia duit, bapa dia akan berikan baju, bapa dia akan belikan dia buku, bapa dia akan tentukan nak sekolah dekat mana, sekolah mana yang elok, bapa dia. Bapa dia. Jadi kehidupan, sumber kehidupan daripada siapa? Allah. Mau tak mau, kita mesti senantiasa berbicara dengan Allah. Ketika mana kita berbicara dengan Allah, Tuan kitab ni kata, wa kadzalika auhayna ilaika Qur'anan Arabiyyan. Kebetulan Al-Quran tu bahasa dia bahasa Arab. Kita ni bukan orang Arab. Jadi kita kena kerja lebih sikit. Ketika mana kita membaca dalam bahasa Arab. Yang kedua, kita mesti bersedia untuk mengenali apa yang kita baca. Supaya kita benar-benar terasa nikmat. Kita berasa seronok. Kita merasakan sesuatu yang, apa kita kata? Kalau kita membaca, kalau kita membaca suatu bacaan yang kita pun tak tahu, kita pun tak faham apa erti. Tak ada erti. Tetapi ketika mana kita membaca, kita tahu, kita mengerti, maka kita akan seronok membaca. Kita ni satu kelemahan kita. Kenapa tak seronok baca Quran? Ialah Quran bahasa Arab. Kita orang Melayu, kita orang Minang, kita orang Jawa, kita orang Banjar. Sedap baca macam mana? Tapi kalau kita boleh mengerti bahasa Arab, kita tahu pengertian dia, kita tahu maksud dia, sehingga memberikan sumber inspirasi kepada kita. Oh, rupanya benda ni kena buat. Oh, rupanya benda ni tak boleh buat. Oh, rupanya benda ni elok, benda ni tak elok. Oh, rupanya ini cerita, ini pelajaran, ini pengajaran. Kita ni, contoh. Kita ni punya kita tak reti. Sampai hari ni, kalau kita beraktiviti, kadang-kadang kita kata satu aktiviti tu mencari harta karun. Mencari harta karun. Korun ni tuan-tuan, seorang manusia yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Korun.
Harta Qarun, harta yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Memang Qarun itu kaya. Tak ada orang yang paling kaya Qarunah. Kaya tak kaya Qarun, harta dia banyak tak banyak. Jangan kata harta dia. Kunci yang menyimpan harta benda dia dipikul dalam peti yang besar-besar, dipikul oleh orang lelaki yang kuat-kuat. Dia punya kunci simpan harta dia. Tapi kita tak faham. Kita bangga dengan Qarun. Kadang-kadang kita gali nak tanam serai belakang rumah, tiba-tiba jumpa besi. Wah, harta Qarun. Padahal Qarun tu orang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Ada dua tuan-tuan. Ketika mana kita berjaya mengenali akan Quran yang kita baca. Satu, litunzira ummal qura wa man haulaha. Dua, wa tunzira yaumal jam'i la raiba fi. Dua tuan-tuan kelebihan kalau kita berjaya berbicara dengan Allah Ta'ala dengan membaca Al-Quran. Pertama sekali, sebagai suatu peringatan. Peringatan kepada kita. Kalau ikut ayat ni kata, mula-mula Quran turun di Mekah gitu, peringatan untuk ummal qura, orang Mekah itulah, wa man haulaha, dan orang di sekitarnya. Yang kedua, memperingatkan kepada kita tentang akan adanya hari perhimpunan pada hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya. Ni. Fariqum fil jannah, satu puak, wa fariqum fis sa'ir, dan satu puak berada dalam neraka. Dua. Masih lagi dua. Selesai. Yang ketiga, hari yang panik, yaumul faza'. Dikatakan juga hari kiamat ini hari yang panik. Yaumul faza'i adalah kelemahan diri menghadapi berbagai perkara tiba-tiba berlaku yang berbeza daripada kebiasaan. Tuan-tuan, kepada kita orang Islam, ketika mana kita berjaya mengenali akan hari kiamat, itu tidak mengejutkan. Itu tak mengejutkan. Tetapi kalau kita tak pernah mengenal, tak pernah mengetahui akan hari kiamat, memang mengejutkanlah. Tuan-tuan, ketika mana tuan-tuan berkahwin, ingat lagi tak? Hari pertama bernikah gitu, kelupa lah. Ingat lagi tak? Tak ingat dah. Setelah tuan-tuan bernikah, malam pertama, kedua, ketiga, orang panggil bulan-bulan yang penuh dengan madu yang manis, bukan madu beracun. Adakah satu benda yang mengejutkan? Selepas beberapa bulan, tiba-tiba isteri tuan-tuan mengandung. Adakah itu mengejutkan? Tak, itu tak mengejutkan. Tak mengejutkan. Yang mengejutkan, perempuan tu tak kahwin pun, tiba-tiba mengandung. Itu yang mengejutkan. Ni boleh faham tak ni? Okey, payah nak faham. Kita dah macam ni, dah berumur 50-an, 40-an. Kita dokong budak kecil. Orang tak kata anak kita, orang akan kata cucu. Tiba-tiba kita dokong anak kecil, ada ustaz tanya, anak sulung ke cucu? Tiba-tiba kita jawab, anak sulung ustaz. Anak sulung bini nombor 2. Itu mengejutkan. Itu mengejutkan. Kalau kata cucu, itu tak mengejutkan. Tapi kalau kata anak sulung, itu mengejutkan. Pasal terkejut, payah nak cari lelaki dapat kahwin 2. Bukan pasal dia takut, cuma bini dia menakutkan dia, itu je. Tuan-tuan boleh faham tadi? Itu saya ambil contoh paling mudah. Kiamat ni dikatakan mengejutkan pasal kita tak ada maklumat tentang kiamat. Kita pun tak tahu apa sebenarnya kiamat. Sebab itu ketika mana berlakunya kiamat mengejutkan. Tahu-tahu kiamat. Memang kita pada hari kiamat tu kita mati dalam kubur dah. Tapi ketika mana kita bangun balik pada kubur, nanti kita akan berhimpun, akan mengejutkan. Tiba-tiba Allah Ta'ala, kan sebenarnya sebut itu, nanti pada hari kiamat semuanya akan telanjang.
semuanya tak bersunat, semuanya kaki ayam. Orang yang tak pernah mencari maklumat tentang kiamat memang akan mengejutkan. Wih, malu. Mana tak ada seluar, mana tak ada spender. Tapi orang yang tahu maklumat itu, nak terkejut buat apa? Memang kita tahu dah atas dunia macam tu. Atas dunia tahu dah. Nanti hari kiamat akan telanjang, berkaki ayam, tak bersunat. Paling mengejutkan, nanti akan dibentangkan oleh Allah Ta'ala segala kesalahan dan kesilapan. Atas dunia kita boleh sorok, kita boleh cover line, kita boleh upah peguam bela. Tapi di akhirat mengejutkan. Macam mana Tuan-tuan, tadi kita dah sebut, apa tak terkejut? Allah Ta'ala akan bentang semua perkara yang kita pun lupa dah. Jangan kata pada hari kiamat mengejutkan kita. Pasal banyak benda kita lupa dah. Hari ni hari apa? Sabtu. Sabtu lepas ingat lagi? Siapa kuliah Sabtu lepas? Adik ingat? Siapa kuliah Maghrib Sabtu lepas? Seminggu lepas tak ingat dah. Ini hari kiamat. Memang mengejutkan lah. Dia tengok, bila masa pula aku berkawan dengan makwa ni? Tak ingat dah. Memang mengejutkan. Bila masa pula aku makan rasuah ni? Memang mengejutkan. Tapi kita yang beriman kepada Allah Ta'ala, setelah mengetahui keadaan sebenarnya hari kiamat, tidak mengejutkan. Kita pun dah prepare awal masih hidup. Kita bertaubat, kita minta ampun. Kita mengaku kesilapan. Kita membetulkan kesilapan. Jadi dia terkejut buat apa? Pasal kita tahu dah, kita standby dah. Kita bersedia dah. Tapi dinamakan hari kiamat, pasal memang mengejutkan. Yaumul faza' adalah kelemahan diri menghadapi berbagai perkara tiba-tiba berlaku yang berbeza daripada kebiasaan. Apabila perkara ini berlangsung dalam masa yang lama, maka jiwa mahu ada perkara yang menguatkannya. Al-Hasan menyatakan bahawa nama ini sesuai dengan tiupan sekekala Israfil yang kedua. Yang keempat, hari seruan Yaumud Du'a. Dinamakan juga kiamat ni hari seruan. Seruan di sini terdapat 8 jenis. Imam Qurtubi menyatakan bahawa seruan itu ada 8 jenis. Sebagaimana dinyatakan oleh Ibnul Arabi. Pertama, seruan penghuni syurga terhadap penghuni neraka yang mengandungi celaan bagi mereka. Nanti pada hari kiamat, orang ahli syurga akan menyeru pada ahli neraka. Apa seruan itu? Mencela. Nanti di akhirat, nanti pada hari kiamat, ada nama dia hari seruan, menyeru. Apa di antara makna dia? Ahli syurga akan menyeru ahli neraka. Seruan itu dipenuhi dengan celaan, penghinaan. Satu. Yang kedua, seruan penghuni neraka terhadap penghuni syurga agar mereka diberi pertolongan. Yang kedua, dinamakan dia seruan pasal ahli neraka akan seru kepada ahli syurga minta tolong. Akan berlaku tu. Ni. Yang ketiga, seruan atau permohonan setiap orang kepada para imam mereka. Nanti pada hari kiamat juga dinamakan hari itu hari seruan. Pasal setiap orang akan menyeru. Dia akan seru pemimpin dia. Tuan-tuan, siapa pemimpin tuan-tuan? Kalau pemimpin tuan-tuan Madanon, tuan-tuan akan menyeru Madanon. Ini contoh bagi real lah, tak real. Siapa tuan-tuan punya ketua? Walaon, minta tolong. Memang macam tu dah. Siapa tuan-tuannya ketua? DAP, Lim Kit Siang. Dah terlepas cakap lah. Takkan tak boleh.
Ketua, siapa ketua tuan-tuan? Ni kalau tuan-tuan nak marah pada Qurtubi ya. Qurtubi kata ketiga, seruan atau permohonan setiap orang kepada para imam mereka, ketua mereka. Siapakah yang tuan-tuan jadikan ketua itu? Masa pelihara PRU15, siapa yang tuan-tuan pangkah untuk menjadikan pemimpin? Jadi tuan-tuan memangkah pemimpin tu, menang pula pilihan raya, itulah nama yang tuan-tuan akan seru pada hari kiamat. Okey. Yang panjang-panjang, marah orang kan. Yang keempat, seruan Tuhan yang berikut. Si Fulan bin Fulan telah bahagia dan tidak akan celaka setelah ini buat selama-lamanya. Atau si Fulan bin si Fulan telah celaka dan tidak akan bahagia setelah ini buat selama-lamanya. Akan ada satu seruan, dia akan sebut nama. Fulan bin Fulan akan bahagia selama-lamanya. Fulan bin Fulan akan celaka selama-lamanya. Ada seruan tu. Ada seruan tu. Jadi tuan-tuan, setakat sampai yang keempat ni kan, bila ada seruan tu, agak-agak kita nak yang mana? Tu je. Kita nak yang mana? Kita nak yang celaka ke nak yang bahagia? Tu je lah. Yang kelima, seruan Tuhan apabila menyembelih maut, wahai penduduk syurga, kamu semuanya kekal dalamnya dan takkan mati. Wahai penduduk neraka, kamu semua kekal dalamnya dan tidak akan mati. Nanti Allah Ta'ala akan menyeru pada ahli syurga, wahai ahli syurga, kekallah kamu dalam syurga, takkan mati-mati. Nanti akan ada seruan kepada ahli neraka, wahai ahli neraka, celakalah kau dalam syurga, dalam neraka selama-lamanya dan tidak akan mati-mati. Atas dunia ni kan, kita sakit menderita pun, ketika mana doktor berjaya mencari obat untuk menyihatkan kita, kita hilang derita. Di antara penyakit paling popular ketika hari ini ialah kena stroke. Minor stroke lah, apa macam-macam lah stroke. Di antara penyakit yang sangat menakutkan pada hari ini. Semalam jumpa sihat je, minum teh, roti canai banjir. Tiba-tiba malam dengar cerita kena stroke. Saya ada kawan seorang kena stroke. Engkau punya dah tinggi berapa? Stabil. Tak lebih 120. Kecil manis berapa? Okey, 5 je. Tapi kena stroke. Apa sebab? Doktor kata stres. Stres. Tapi walaupun berpenyakit, kita rawat, kita urut, selesai lah. Kita sakit, saya sakit menderita. Sebulan terbaring, makan, minum, berak, kencing, semua baring. Sebulan. Habis sebulan balik, boleh duduk. Boleh berjalan. Walaupun cacat, walaupun OKU. Boleh berjalan. Boleh berjalan. Kita demam, batuk-batuk, makan obat, boleh hilang batuk. Tapi di akhirat, ketika mana masuk neraka, sakit, menderita azab, Allah Ta'ala kata takkan mati-mati, hidup dalam azab selama-lamanya. Atas dunia kita sakit kritikal, ICU, makan nasi tak boleh, masuk straw dalam hidung, mati, habislah. Mati. Doktor kata, Ustaz, bawalah balik Ustaz. Bagilah jumpa ke saudara-mara semua. Baca-bacalah doa, Yasin, tahlil ke apa ke. Mati je, habis dah. Hari ni di antara masalah sosial dalam masyarakat, anak-anak tak nak jaga mak bapak dia bila mak bapak dah tua. Banyak berlaku hari ni. Anak-anak tak nak jaga ibu bapa bila dah tua. Hari tu masa kita kanak-kanak, apa tak dijaga dengan sempurna oleh mak ayah? Berak, kencing, demam, semua dijaga dengan baik oleh mak ayah. Tapi ketika mak ayah sudah tua, anak-anak tak nak jaga. Tak nak jaga. Tak nak jaga, menyusahkan anak-anak kononnya. Anak-anak serabut kepala, anak yang ramai tak berjaya menjaga mak yang seorang. Tapi mak bapak yang seorang boleh menjaga anak yang ramai. Susah macam mana pun sekalipun, bila mak bapak tu mati, habis masalah.
Tapi di akhirat, ketika mana di neraka, azab, pedih, menderita, sakit, Allah Ta'ala kata, duduklah dalam neraka azab selama-lamanya, takkan mati. Berat. Baik. Yang keenam, seruan penghuni neraka. Ini ada satu seruan. Penghuni neraka akan menyeru, alangkah ruginya kami, alangkah celakanya kami. Orang yang masuk neraka akan senantiasa menyeru, Allah celakanya lah, Allah celakanya lah, Allah ruginya lah. Tuan-tuan, kenapa tuan kitab ni mengumpulkan maklumat ni? Supaya ketika mana kita mengetahui maklumat ni, kita akan merasa ngeri. Merasa kita dengar disebut situ, dia kata yang keenam, seruan penghuni neraka, alangkah ruginya kami, alangkah celakanya kami. Tuan-tuan, ketika mana kita mendengar maklumat penghuni neraka melaknat diri dia, itu satu benda yang malang. Malang, lebih malang. Ketujuh, seruan pada para saksi yang menyatakan pembohongan orang yang berbohong. Mereka telah berbohong pada Tuhan mereka. Ketahuilah bahawa laknat Allah adalah bagi orang yang melakukan kezaliman. Orang yang menjadi saksi di atas pembohongan. Orang jadi saksi di atas pembohongan. Satu orang tu buat satu pembohongan, dan dia bersaksi di atas pembohongan itu untuk membenarkannya. Yang ke-8, seruan Allah Ta'ala kepada penghuni syurga. Wahai penghuni syurga, adakah kamu semua sudah puas? Mereka menjawab, mengapa kami tak puas, sedangkan engkau telah memberikan kepada kami apa yang tak engkau berikan kepada yang lain. Allah pun menjawab, akan aku beri kamu semua sesuatu yang lebih baik daripada itu, iaitu keredaanku. Kemuncak daripada kepuasan syurga itu ialah reda. Kita suami, kita ada isteri. Seorang isteri, dia akan mengharapkan sesuatu yang terbaik pada suami dia. Kadang-kadang walaupun suami itu tak dapatlah bagi emas, tak dapatlah bagi kemewahan, cukup-cukup makan je. Bagi seorang isteri, yang penting suami itu reda dengan dia. Ketika mana seorang isteri, seorang suami suka, reda dengan isteri dia, itu sudah memadai. Kita suami, walaupun kita ketua rumah tangga, kita ada duit, kita ada kuasa, kita ada segala-galanya, tetapi ketika mana isteri tidak merasa senang hati dengan kita, apa rasa hati? Tapi seorang suami, walaupun sudah tua, walaupun jalan pun sudah dengkut-dengkut, jalan pun mengheret kaki, kecil mana pun boleh tahan, go out pun boleh tahan juga, tapi ketika mana seorang isteri masih kasih dan sayang pada dia, tak ada lagi paling nikmat, reda itulah. Tuan-tuan, ujian kita yang berumah tangga ni di ujung-ujung paling berat keredaan tu. Ada setengah suami ketika mana dah tua, dia tak suka dah dengan bini dia. Ada orang telefon, ustaz, minta tolong ustaz, suami saya ni makin kuat baran dia ustaz. Kenapa? Dia halau saya keluar rumah, anak-anak pun dia perambat. Di ujung-ujung umur sudah tidak ada lagi perasaan yang menyenangkan. Tempat suami berteduh, isterilah. Tempat isteri berteduh, suamilah. Tapi ketika mana kemuncak kehidupan sudah tidak ada lagi keredaan. Tuan-tuan, kita suami memerlukan keredaan seorang isteri. Seorang isteri memerlukan keredaan seorang suami. Seorang anak memerlukan keredaan mak bapak. Sekarang ni yang tak reda Allah Ta'ala. Cuba bayang. Allah Ta'ala. Kalau suami tak reda, cari suami lain, tak ada hal. Kalau isteri tak reda, cari bini lain, tak ada hal. Tapi kalau Allah Ta'ala nak reda, nak cari mana Allah Ta'ala yang lain?
Sedangkan itulah satu-satunya Allah Ta'ala. Itu kemuncak hidup, tuan-tuan. Sebab itu bagi kita orang Islam, bukan soal kemiskinan atau kekayaan. Bukan soal kesusahan dan kepayahan. Bukan soal kuasa ataupun pembangkang. Tak, bukan soal tu. Soalnya keredaan. Apa arti kalau kita kaya tapi tak diredai oleh Allah Ta'ala? Apa arti kita pandai dan bijak tapi tak diredai oleh Allah Ta'ala? Apa arti kalau kita berkuasa sekalipun, jangan kata sepenggal, 20 penggal, tapi tak diredai oleh Allah Ta'ala, nak buat apa? Fir'aun ketika berkuasa tidak diredai oleh Allah Ta'ala. Sampai ke sudah, ana rabbukumul a'la. Apa arti kekuasaan, kebijaksanaan, kepandaian, membina tamadun ketika itu, tapi tak diredai oleh Allah Ta'ala. Adik-adik, walaupun hafal Quran, tapi tak diredai oleh Allah Ta'ala, nak buat apa? Kalaupun kita tak pandai baca Quran, tak hafal Quran, itu lebih baik kalau diredai oleh Allah Ta'ala. Tetapi jangan pula kita ambil sikap, kalau macam tu tak hafal Quran Ustaz, yang penting Allah Ta'ala redha. Itu silap. Itu silap. Pasal di antara kesempurnaan yang akan menyempurnakan suatu keredaan ialah kita berusaha berikhtiar untuk menjadi orang yang kuat beribadat, orang yang kuat kepercayaan, orang yang kuat keyakinan kepada Allah Ta'ala. Untuk menjadi orang yang mendapat redha Allah Ta'ala, mestilah kena baca Quran. Kalau tak baca Quran, Allah Ta'ala redha macam mana? Asyik baca WhatsApp je manjang-manjang. Asyik baca Facebook je manjang-manjang. Quran tak nak baca. Macam mana Allah Ta'ala redha? Tak nak buat baik. Sedikit kebaikan pun tak nak buat. Macam mana? Selesai. Yang ke-8, hari yang menjatuhkan dan hari yang menaikkan. Wallahu a'lam. Sekadar itulah. Yang baik pada Allah Ta'ala, tak baik pada saya, mohon ampun dan maaf. Aku qali hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.